Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Nursadul Adli bin Muhammad Rosli. Matrik nombor saya 70628. Pada semester ini saya telah belajar tentang satu kos yang namanya adalah Berdekatan Penyelidikan Sains Sosial. Kos ini telah diajar oleh Dr. Sharifah Sofia. Secara keseluruhannya, pembentangan ini adalah mengenai penyelidikan yang dimulakan dengan saya sebagai penyelidik. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Sharifah Sofia kerana Dr. atas ilmu dan penerangan yang sanggup jelas. Dan Dr. menerima saya untuk mengikuti kos ini. Dalam kos ini saya mendapat lebih banyak pengetahuan untuk menjadi seorang penyelidik dengan latihan serta bantuan doktor dari semasa pembelajaran. Saya juga menyukai kos ini kerana teknik pembelajaran doktor yang sangat berkesan kepada saya dengan cara membalas dan memberi komen selepas satu latihan diberi. Sebagai contoh, setiap latihan yang doktor berikan, doktor akan memberi masa yang secukupnya untuk saya menyelesaikannya. Sekiranya saya tidak dapat memahami di mana jawapannya, doktor juga akan memberi sumber sebagai petunjuk untuk saya menjumpai jawapan tersebut. Sebagai pengkaji, falsafah penyelidikan saintifik adalah satu sistem pemikiran penyelidikan baru serta pengetahuan yang boleh dipercayai mengenai objek kajian diperoleh. Dengan kata lain, ia adalah satu asas kepada penyelidikan yang berkaitan dengan pilihan strategi penyelidikan, perumusan masalah, pengumpulan data, pemprosesan dan analisis. Rujukan utama penyelidikan ini adalah paradigma penyelidikan saintifik yang terdiri daripada ontologi, metodologi dan kaedah epistemologi. Setiap penyelidik dibimbing oleh pandangan mereka sendiri untuk menyelidiknya dengan sendiri. Dengan kata lain, seperti pendidikan mereka muncul dari kerangka falsafah dan teologi bahawa menghadkan mereka. Selain itu juga, sebagai pengkaji falsafah penyelidikan dapat ditakriskan sebagai pengembangan andaian penyelidikan, pengetahuan dan sifatnya. Andaian dianggap sebagai penyatu awal penaklukan, tetapi berdasarkan pada falsafah pengetahuan dan pandangan seseorang yang lahir sebagai produk intellectual activity. Di samping itu, sebagai penyelidik falsafah penyelidikan saintifik, ia adalah kaedah yang diaplikasikan oleh para saintis bagi menjana idea dalam pengetahuan konten penyelidikan. Di sini ada 4 aliran utama falsafah penyelidikan yang dibezakan dan dibandingkan dalam semua karya. Sebagai contoh, falsafah penyelidikan positivisme, falsafah penyelidikan interpretisme, falsafah penyelidikan pragmatis, falsafah penyelidikan realitis. Rujukan utama sebagai penyelidik adalah paradigma penyelidikan saintifik iaitu membantu menentukan falsafah penyelidikan saintifik. Sastra pada penyelidikan saintifik mendakwa bahawa penyelidikan mesti mempunyai visi paradigma atau pandangan dunia yang jelas berkaitan dengan asas-asas falsafah, teori, instrumental dan metodologi. Selain itu, paradigma pendidikan ilmiah dapat didefinisikan sebagai instruktur yang luas merangkumi perspektif kepercayaan dan kesedaran mengenai teori dan praktikal yang berlainan menjalankan pendidikan saintifik. Paradigma pendidikan saintifik dapat mewujudkan hubungan antara tujuan pendidik dan persoalan. Istilah paradigma rapat berkait dengan konsep sains biasa. Saintis yang bekerja dalam kerangka paradigma yang sama dipandu oleh peraturan dan standard amalan saintifik. Paradigma dan falsafah pendidikan saintifik bergantung kepada pelbagai faktor seperti model mental individu, pandangan dunia, perspektif yang berbeza, banyak kepercayaan dan sifat berkait rapat dengan perspektif realiti serta dan lain-lain. Kepercayaan dan nilai penyelidikan penting dalam hal ini disebabkan ia merupakan hujah dan termina yang dapat menghasilkan kepercayaan. Kedudukan penyelidik dalam kes-kes tertentu boleh memberi kesan yang besar terhadap hasil kajian.
Dalam subjek ini, ia terbagi kepada 3 topik iaitu policitism, interpretism dan constructivism. Setiap topik tersebut ia dipecahkan kepada tiga pecahan iaitu ontologi, epistemologi dan etnik. Tetapi constructivism topik ia hanya terbagi kepada 2 iaitu ontologi dan epistemologi. Yang pertama adalah falsafah penyelidikan positif. Ia mendakwa bahawa dunia sosial dapat difahami secara objektif sahaja. Dalam falsafah penyelidikan ini, saintis adalah penganalisis objektif dan ia memisahkan diri dari nilai peribadi dan bekerja secara bebas. Berlawanan dengan falsafah penyelidikan yang disebut di atas adalah falsafah penyelidikan interpretism. Apabila seorang penyelidik menyatakan bahawa berdasarkan prinsip-prinsip itu mudah difahami dunia sosial, akan tetapi falsafah penyelidikan interpretism menyatakan bahawa dunia sosial boleh ditakdirkan sebagai subjektif. Perhatian besar di sini diberi kepada pemahaman mengenai cara-cara di mana orang memahami dunia sosial. Yang kedua adalah falsafah penyelidikan interpretism. Berdasar pada prinsip yang menyatakan bahawa pengkaji melakukan peranan tertentu dalam membuat pemerhatian dunia sosial. Menurut falsafah penyelidikan ini, penyelidikan berdasarkan dan bergantung pada minat penyelidik. Topik yang kedua adalah interpretism. Ia berkaitan dengan penjelasan. Ini menekankan berkaitan dengan pembacaan teks yang sangat banyak dan terperinci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai contoh, dalam setiap latihan yang diberi oleh Dr. Sharifah Sofia, beliau ingin melihat setiap jawapan yang diberi mesti mempunyai evidence iaitu sumber rujukan yang sahih. Dan setiap pembacaan membawa penjelasan dan pengalaman subjektif ke dalam topik tersebut. Dalam topik ini juga ia mengembangkan pemahaman tentang kehidupan sosial serta mencari penjelasan baru mengenai tingkah laku melalui tingkah laku dalam persekitaran semula jadi. Ia berkait rapat dengan soalan yang pernah diberikan oleh Dr. Sharifah Sofia iaitu dengan soalan niat, pemikiran, pemahaman serta tingkah laku sebagai seorang pengkaji. Yang terakhir adalah topik constructivism yang membawa maksud idea seseorang yang membina secara aktif atau membuat pengetahuan mereka sendiri dan kenyataan itu ditentukan oleh pengalaman. Pada asasnya, penggunaan pengetahuan sebelumnya adalah sebagai asas untuk membangunkan perkara baru yang dipelajari. Oleh itu, pengalaman setiap individu menjadi pembelajaran yang unik bagi pengkaji. Gaya pembelajaran ini telah menarik minat saya dalam bersifat ingin tahu ke dalam pemikiran kritis yang lebih mendalam. Doktor membimbing melalui proses penyelidikan dan juga membantu saya menghantar penyataan melalui aktiviti berstruktur yang dijalankan. Ini dilakukan dengan menggunakan kumpulan kajian kes, projek dan latihan unik yang dibuat untuk kumpulan pelajar. Saya sebagai penyelidik mesti berfikiran secara rasional. Setiap soalan dan pembelajaran yang diajar oleh Dr. Sharifah Sofia mencetus rasa ingin tahu saya melalui aktiviti yang membuatkan saya bertanya tentang sesuatu dari awal kelas untuk belajar melalui rangsangan intelektual. Sampai di situ saja. Sekian, terima kasih.